بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pengajian kitab Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Masih lagi dalam perbincangan kedatangan Al-Wufud, iaitu rombongan delegasi daripada sekitar kabilah Arab yang sekitar bandar Madinah, negeri Madinah, ya, yang berlaku sekitar tahun 8, 9 dan ke-10 Hijriah. Pada kuliah yang lepas, jika tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat, kita berbincang berkenaan dengan kedatangan puak Sudak, kan? Yang ketika Nabi SAW berkumpul untuk menyerang mereka dengan menghantarkan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Tapi kemudian bila kabilah Sudak ini telah mengetahui bahawa Nabi SAW bertekad untuk menyerang mereka, mereka pun menghantarlah wakil untuk apa? Untuk menyatakan bahawa mereka ni ingin ingin masuk Islam dan menyatakan sumpah setia kepada Nabi SAW. Kemudian uh, masa itu berlaku pula tidak ada air, kan? Jalan masa tidak ada air, lalu mereka pun minta dituangkan air pada Nabi SAW. Maka Nabi pun letakkan tangan Nabi sehingga keluarlah air masa dalam on the way nak pergi menyerang kampung tersebut. Okey. Kemudian sehingga Nabi SAW mengatakan bahawa kalaulah bukan kerana malu kepada Tuhanku, nescaya aku dah minum dan memberi minum daripada air tersebut. Kemudian kesimpulan daripada cerita tersebut, di akhir kisah tersebut, ketua daripada puak Sudak itu, As-Sudai itu, dia memohon kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah melantik dia. Okey, melantik dia untuk menjadi ketua. Itulah akhir Nabi kata la khaira fil imarati li rajul muslim. Kemudian dia minta juga bahagian daripada harta zakat yang dikumpulkan di kampungnya. Maka Nabi kata man sa'ala minas sadaqati wa huwa ghaniyun anha fa innama hiya suda'un fil ra'si wada'un fil batni. Kata Nabi SAW, siapa yang minta harta sedekah, itu harta zakat, sedangkan dia tidak layak untuk menerimanya, maka dia akan menjadi penyakit pening kepala. Dia akan pening kepala dan dia akan menyebabkan penyakit dalam perut. Akhirnya wakil ketua daripada puak Sudak itu, dia berkata, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, aku tak nak jawatan dan aku juga menarik balik permintaanku
supaya aku ada bahagian daripada harta zakat yang dikumpulkan. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, setelah daripada kisah ini, beliau pun menyebutlah kandungan fiqh daripada kisah ini. Okey. Maka kandungan pertama, dia kata disunahkannya memancangkan istihbab aqdul al-alwiyah al-liwa warrayat lil jaish. Al-alwiyah jamak liwa. Maksudnya sunnah, memang sunnah dalam peperangan kita angkat panji-panji. Kan wastihbab kaunul liwa abyad, dan disunahkan agar panji warna putih dan bendera warna hitam. Ustaz, apakah beza bendera dengan panji? Rayah tu yang besar sekali. Liwak tu maksudnya kumpulan-kumpulan kecil. Jadi rayah yang paling besar. Al-liwak iaitu bendera-bendera kecil. Sebab kita kena ingat masa peperangan kan dia ada wing kanan, ada wing kiri, ada depan, belakang. Dan setiap ni ada liwak dia. Yang paling besar sekali apa dia? Ar-rayah. Rayah ni bendera paling besar sekali lah. Jadi bila kita kena dalam peperangan, orang tentera dia ramai kan. Maksudnya bila dia akan bergerak berdasarkan bendera tadi. Sebab kita kena zaman tu pula tak ada baju seragam kan. Lepas tu peperangan tu dekat padang pasir, dekat tanah lapang. Jadi mereka bergerak berdasarkan liwak. Sebab itulah liwak ni orang yang biasanya paling gagah, yang paling hebat sekali. Biasanya liwak ni kalau jatuh liwak satu, orang lain akan ambil. Jatuh liwak satu, orang lain akan ambil. Sebab apa? Supaya itu menunjukkan bahawa tentera masih lagi bertahan. Jadi kat sini sebab tu disunnahkan. Bahkan bukan sekadar dalam permasalahan dunia, bukan masalah dunia. Ini juga termasuk dalam masalah yang disunnahkan. Dan tidak makruh pakai bendera hitam contohnya. Cuma kan waktu Nabi kata di akhir zaman nanti akan keluar tentera yang memakai bendera panji-panji hitam ila akhiri. Jadi kita ni jangan pula terpengaruh. Setiap kali ada orang angkat bendera hitam, maka itu adalah Imam Mahdi dan seumpama dengan disebabkan hadis-hadis macam ni, sebabkan ada banyak hadis berkenaan dengan bendera Nabi ni, maka ramai orang yang telah menyalahgunakan hadis ni untuk kepentingan kumpulan masing-masing. Lalu mereka pun kononnya angkat bendera hitam macam ISIS, angkat bendera hitam juga. Lalu la ilaha illallah juga. Lalu orang pun tuduh, inilah bendera Rasulullah. Orang kata, ini macam bendera Rasulullah, maka mereka ni golongan yang benar. Tidak. Jadi jangan semata-mata tengok bendera. Sebab apa? Pada akhir zaman ni dah ramai orang yang berdusta di atas nama Rasulullah SAW. Lalu mereka pun pakai bendera yang sama juga. Yang kedua, iaitu wafiha qabul khabarul wahid fa inna Nabi sallallahu radda al-jaysh min ajli khabar sudai wahdahu. Penerimaan khabar ahad. Kerana Nabi SAW menarik mundur pasukan kaum muslimin kerana khabar as-sudai sendiri. Apa benda khabar ahad ni? Khabar ahad ialah khabar yang datang daripada seorang ataupun dua orang ataupun dalam bilangan yang tidak mencapai darjat mutawatir. Yang ni ada ilmu hadis sikit tuan-tuan. Apa maksud mutawatir dulu? Mutawatir ialah perkhabaran yang disampaikan oleh bilangan yang mustahil, mereka ini berkumpul berpakat untuk mencipta satu pembohongan. Sama ada jumlah dia terlalu ramai, jumlah dia sangat ramai, mustahil mereka ni semua kumpul sepakat ramai-ramai nak buat penipuan. Ataupun mungkin bilangan mereka taklah seramai sampai beratus orang, tapi bilangan yang cukup untuk kita kata mustahil. Contohnya kita kata ada 10 orang, tapi 10 orang yang cakap tu bukan kawan, bukan satu geng. 10 ni pula datang dari wilayah yang berbeza, tapi khabarnya sama. Jadi yang ni kita boleh juga panggil khabar mutawatir, iaitu diriwayatkan oleh sejumlah bilangan orang yang menyampaikan berita, yang bilangan mereka tak mencapai darjat mutawatir. Okey. Kenapa isu ni selalu disebut dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab usul fiqh? Sebab kerana ada sekelompok daripada
umat Islam ini, dia kata satu khabar itu tidak boleh diterima melainkan kalau khabar itu mutawatir. Khabar ahad ini tidak, la yufidu al-ilm, dia kata. Khabar ahad ini tidak memberi manfaat dari segi ilmu. Maksudnya ke apa dia, ke uh, apa ni, ke dari segi ilmu, maksudnya tak boleh, kita tak boleh berpegang kepadanya. Dia hanyalah khabar yang zan, khabar sangkaan. Jadi ini tak tepat. Ahli sunnah, semenjak pada zaman salafan wa khalafan, mereka menerima khabar ahad. Sebab apa? Sebab yang Nabi perintahkan kepada kita adalah apabila sahihnya hadis itu, maka dia kena amalkan. Bukannya bila hadis itu dikhabarkan oleh orang yang ramai baru diamalkan, tak. Ya, bila datangnya khabar yang sahih, diamalkan. Ha? Bila datangnya Nabi SAW menghantar Muaz bin Jabal berseorangan ke satu kabilah, Nabi hantar Abu Musa Asy'ari ke satu kabilah, Nabi menghantar apa ni, Ali bin Abi Talib ke Yaman, Nabi menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah berseorangan untuk menyampaikan agama Islam. Apakah apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang berseorangan tadi, maksudnya kita tak boleh percaya beriman dengannya sebab dia seorang, maka la yufidu al-ilm, tidak memberi manfaat ilmu? Jawapannya tidak. Yang penting khabar tu sahih, wajib kita amal. Nabi kata yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi idza balaghahu minni al-hadith qalu bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi halalun istahlalnahu wa ma wajadna fihi haraman harramnahu fa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Kata Nabi SAW, yushikur rajul, akan datangnya satu masa seorang lelaki muttaki'an ala arikatihi, dia bersandar dekat dia punya sofa dia. Arikah ni tempat yang kita boleh bersandar, macam sofa lah, macam orang Arab punya sofa yang kiri kanan bersandar paling. Kenapa ni? Iaitu ini adalah gambaran Nabi SAW berkenaan dengan orang yang malas belajar hadis Nabi SAW. Bila idza balaghahu minni al-hadith, bila sampai daripadaku sebuah hadis, qalu, dia berkata, qala bainana wa bainakum kitabullah, antara dengan kau, aku dengan kau ni, yang kita bincang adalah Al-Quran semata-mata. Apa yang kita dapati dalam Al-Quran itu halal, kita pun terima. Apa yang kita dapati dalam Al-Quran itu haram, kita pun tinggalkan. Maksudnya kami tak pakai hadis, kami hanya pakai Quran. Lepas tu Nabi kata fa inna ma harrama Rasulullah kama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu sama saja macam apa yang Allah Ta'ala haramkan. Dalil bahawa apa dia, yang Nabi SAW perintahkan ialah untuk berpegang kepada hadis. Tak kisahlah dia itu hadis ahad ke ataupun hadis mutawatir. Lepas tu di kalangan para masyayikh kita, bila mereka marah dengan orang yang mentaksimkan hadis ni khabar mutawatir dengan kepada ahad, mereka tak setuju kerana perkhabaran pembahagian ini ialah perkhabaran sebenarnya, ialah perkhabaran untuk menolak hadis Nabi SAW. Lainlah kalau kita belajar mutawatir dan khabar ahad, itu tujuannya untuk apa? Untuk mentarjih mana khabar yang lebih kuat, itu lain cerita. Okey, barakallahu fikum. Kandungan seterusnya yang ketiga, bolehnya berjalan di malam hari seluruhnya sebuah perjalanan. Kan kita kisah Nabi SAW berjalan malam sampai dah hampir dekat subuh dah Nabi berjalan. Kan? Kata beliau, i'tasha bermakna berjalan pada waktu malam asyiyah yang tidak diungkapkan dengan kata tersebut kecuali telah berlalu setengah malam. Maksudnya Nabi SAW berjalan sampai setengah malam. Hmm. Hmm. Naam. Nampak dia kata apa? Waqtasya Rasulullah SAW, sebab Nabi dah sampai dekat kampung apa ni? Kampung Sudak tu. Hmm.
pada waktu malam. Fa'atasha Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayyusara lail malam wa iktashayna ma'ahu wa kuntu rajulan qawiyan qala faja'ala ashabahu yatafarraquna anhu wa lazimtu gharzahu falamma kana fi as-sahar qala adhina ya adhin ya akha suda. Kan. Naam. Maksudnya Nabi boleh jalan malam. Dalil bahawa kita boleh musafir pada waktu malam. Walaupun asalnya kalau tidak perlu makruh, kalau tak perlu makruh sebenarnya jalan waktu malam ni. Nabi kata kalau lah seorang itu mengetahui apakah dia bahayanya musafir pada waktu malam, dan saya mereka tak akan musafir waktu malam. Tapi ada juga pujian Nabi kata musafir pada waktu malam ni memendekkan perjalanan dan menghilangkan lelah, satu sebabnya. Ya, waktu malam ni sejuk, tak panas apa semua. Cuma ialah waktu malam ni berbahaya. Okey, nah. Kandungan keempat, bolehnya azan di atas tunggangan. Itu kisah tu masa Nabi SAW kan, bila Nabi nak balik-balik ke Madinah, maksud Nabi kata azan, ya akha suda azin, wahai akha suda azanlah. Lalu dia azan daripada atas unta dia. Jadi boleh azan di atas tunggangan. Kandungan kelima, imam meminta air kepada salah seorang rakyatnya untuk wuduk, dan hal tersebut tidak termasuk bahagian daripada permohonan. Apa maksud dia ni? Maksud bahagian daripada permohonan ni, iaitu tak termasuk dari segi apa dia meminta-minta sebenarnya. Walaysa laka minas su'al. Kan bila kita dengar kisah tu, maka Nabi SAW pun berhenti untuk melaksanakan hajatnya. Kemudian Nabi SAW nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk tu, Nabi kata, wahai akha suda, kamu ada air lebih tak? Maka dia pun bagi kat Nabi SAW. Maksud ada permintaan itu, permintaan yang dibenarkan, tak termasuk dalam bab meminta-minta. Tak ada salah kalau kita kata ada air lebih tak, saya nak ambil wuduk. Tak ada masalah. Itu tak masuk daripada meminta-minta benda yang kita tak mampu, yang kita tak layak minta. Kandungan keenam, bahawa tidak boleh tayamum sampai diupayakan mencari air sehingga tidak menemukannya. Nampak tak? Hadis ni cantik. Antara syarat tayamum, ini mesti talabul ma'. Syarat mesti apa dia? Mesti talabul ma'. Mesti kita kena cari air. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kata Allah dalam Quran, wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, tak boleh kena air. Aw ala safar, atau dalam musafir, iaitu ketika air tak ada. Aw jaa ahadun minkum minal ghaib, ataupun kamu ni baru keluar daripada tandas. Aw lamastumun nisa, atau kamu baru lepas berjimat dengan isteri kamu. Ini hadas kecil dan hadas besar. Falam tajidu ma'an, dan kamu tak menjumpai air. Kamu tidak menjumpai air. Jadi para ulama bila tafsirkan ayat ini, kata tidak menjumpai air itu dalil bahawa air itu kena cari dulu. Tak boleh kita kata, oh tak ada air, dah habis tayamum terus. Tak. Kita kena talabul ma'. Bahasa Arab, kalau kita fiqh disebut talabul ma'. Dia kena minta air. Iaitu dia kena cari. Dan dia kena cari itu pula sehingga kan kalau ada air untuk dijual, dia kena beli. Melainkan kalau air itu dia dijual bukan pada harga yang sepatutnya. Okay. Sebab tu Nabi kata as-sa'id tahir tahurun. Kata as-sa'id tayyib tahurun. Iaitu debu itu suci selagi mana tidak ada air. Debu suci itu digunakan sebagai alat untuk kita bersuci. Okey, walaupun tidak ada air, walaupun selama 10 tahun, 10 sinin. Kata Nabi SAW. Semuanya dalam masalah mencari air ni, para ulama dia berbeza pendapat lah tentang apakah dia kadar mencari itu. Okey, jadi para ulama kata kalaulah dia bahagikan kepada 4. Pertama, kalau dia yakin betul tidak ada air, maka tak perlu cari air.
terus dia tayamum. Yang kedua, dia syak atau dia waham air ada pada jarak yang dekat. Syak atau waham syak atau waham. Syak maksudnya kemungkinan ada air pada jarak yang dekat. Pada jarak dia syak ada air. Yang ni kalau syak atau waham ada jarak, maka dia cukup mencari dekat sekitar 150 meter saja. Hadul ghauth. Dia syak. Tapi kalau dia yakin ada air pada jarak yang dekat, jarak yang dekat ni ialah 2.5 kilometer ke bawah, maka ketika tu dia wajib cari air sampai ke tahap 2.5 kilometer tu. Lepas 2.5 kilometer tak wajib cari. Jadi kalau yakin apa biasa yang kedua dan ketiga. Yang kedua dia syak ada air, aku rasa macam ada air lah. Yang tu jarak mana yang kita cari? Cukup 150 meter cukup. Tapi kalau dia yakin, contohkanlah saya kat sini dekat katakanlah saya dekat Segambut sekarang. Dekat Segambut, katakanlah di Segambut ni dekat masjid, katakanlah Masjid Al-Ubudiyah, Masjid Ubudiyah. Okey, Masjid Ubudiyah. Okey, tak ada air. Ataupun saya duduk kat kawasan Segambut, dekat Bukit Segambut. Okey, saya tahu air yang paling dekat itu adalah pada 2.5 km. Saya yakin dekat masjid ada air. Maka kita kena cari sampai ke 2.5 km tu. Okey. Okey. Kalau dia yakin, kalau lebih dari 2.5 km tak wajib dah cari. Kalau dia yakin pula air tu ada jarak yang jauh, dia kata haddul ba'id. Haddul ba'id ni maksimum dia apa? 4.5 km. 4.5 ke 5, dia lebih kurang. Dia 6,000 tapak. Sebagai ulama kata 6,000 tapak. Maka yang ni lebih kurang 4 km lah, lebih kurang. Maka yang ni para ulama kata itu wajib kena cari sampai 4.5 km. Kalau kita yakin betul yakin lah, ni yakin. Kalau syak je dah, tak wajib dah. Syak je patah balik pada yang nombor 2 tadi. Okey. Lebih daripada 4.5 km, tak wajib cari air. Katakanlah, saya tahu ada air, tapi tempat yang kita nak pergi tu 10 km. Tak wajib. Tayamum je. Walaupun yakin. Tapi sunat lah, hukum dia sunat lah. Kalau pergi baguslah. Tapi kalau tak pergi, wajib ke? Tak wajib. Itu maksudnya isi ulama Syafi'iyah dalam masalah mencari air, talabul ma'. Kandungan ketujuh. Mukjizat yang nampak jelas dengan memancarnya air dari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau SAW meletakkannya di bejana tersebut. Ketika letak tangan dekat dalam bejana tadi, dalam bekas tu air keluar, terpancar daripada jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memancarkannya dan melimpah ruahkannya hingga Allah menjadikannya memancar dari sela-sela jari jemari mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bodoh, yang jahil menyangka bahawa beliau sallallahu membelah jari jemari beliau, lalu air tersebut keluar dari balik daging dan darah, padahal tidak demikian. Bukan macam tu. Melainkan beliau SAW meletakkan jari jemari beliau dalam jari tersebut, lalu turunlah barakah dan anugerah dari Allah. Air lalu memancar hingga keluar dari celah-celah jari Nabi SAW. Dan peristiwa itu terjadi beberapa kali disaksikan oleh beliau. Tentunya perang Tabuk terjadi sekali lagi. Kan, jadi perkara keluarnya air dari jari jemari Nabi ni, sampai dalam hadis yang perang Tabuk kata hingga 200 orang di kalangan sahabat berwuduk daripadanya dan minum daripadanya cukup. Kandungan ke-8. Jadi kita masukkan mukjizat Nabi mukjizat Nabi SAW keluar air. Tapi kita kena ingat adakah Nabi bila sentiasa air itu keluar dari jari Nabi? Tak. Kan? Adakah kat Nabi SAW Nabi kata tak payah ambil air? Nabi masa hari Mina, hari Tarwiyah, Nabi SAW pergi cari air. Kenapa tak Nabi tak kata bawa bekas air sikit biar aku tak jari? Itu menunjukkan bahawa mukjizat ini juga adalah dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Nabi SAW
kemampuan itu adalah di tangannya. Tidak. Na'udzubillah min zalik. Hmm. Okay. Okay. Jadi itu yang kita nak. Jadi supaya kita, kalau itu halnya Nabi SAW, maka selain Nabi, lebihlah layak untuk kita kata tak ada kemampuan yang, bila tak ada air je, jari air boleh keluar daripada jari. Jangan macam tu. Sebab itulah kita kata barakallahu fiik. Ya. Nabi SAW sendiri manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada waktu Nabi kehausan. Ada waktu Nabi cari air. Ada waktu Nabi terpaksa berkemah di tempat yang ada air seperti dalam perang Badar. Ha. Bukan Nabi SAW tak payah cari air lah, tangan aku boleh keluar air. Tidak. Hmm. Menunjukkan bahawa tauhid, bahawa semuanya bukan daripada Nabi SAW, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan ke-8, tuan-tuan, sunnah bagi orang yang mengumandangkan azan untuk mengumandangkan iqamah. Ini sunnah, bukan kata wajib ya, tapi sunnah. Yang bagus dia sebegitu. Dan diperbolehkan seseorang azan dan lainnya iqamah. Ini sabit. Sebenarnya dalam kisah Abdullah bin Zaid ketika dia melihat dalam mimpinya azan, kemudian dia mengkhabarkan mimpi tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, sampaikanlah kepada Bilal. Lalu aku menyampaikannya kepada Bilal. Ketika Bilal hendak iqamah, Abdullah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, akulah yang bermimpi dan aku ingin mengumandangkan iqamah. Maka beliau SAW bersabda, kumandangkanlah iqamah. Maksudnya iqamah boleh orang lain, tapi sunnahnya orang yang sama. Maka dia pun menyerukan iqamah ke sementara Bilal yang azan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang ke-9, bolehnya imam mengangkat pemimpin dan wakil bagi yang meminta kepimpinan itu, jika memandang dia layak untuk perkara tersebut. Permintaannya untuk mendapatkan kedudukan tersebut bukanlah penghalang dari pengangkatannya. Betul. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, siapa yang minta-minta jangan bagi dia jawatan. Habis tu, kenapa Nabi SAW lagi sudak ni, akhir sudak ni, asal ni dia minta dan Nabi nak bagi kat dia, Nabi dah tulis surat dah. Nabi dah tulis surat dah untuk dia tunjukkan kepada kaum dia bahawa dia ni dilantik menjadi ketua dan juga dia layak untuk mengumpulkan zakat. Habis tu tidakkah bertentangan dengan hadis ni? Nabi kata, inna lan nuwalli ala amalina man aradahu. Sebenarnya kami tidak akan mengangkat seorang pekerja, kita tak akan lantik seseorang sebagai wakil kita, melainkan bagi orang yang meminta-mintanya. Habis tu sudah ni kenapa Nabi bagi? Okey, dengar ni. Kerana as-sudai hanya meminta untuk diangkat sebagai pemimpin kaumnya sahaja. Ini khusus. Dan dia pula muta'. Kan disebut dalam Nabi kata, sesungguhnya kamu ni wahai as-sudai, engkau ni ialah orang yang ditaati oleh kaum kamu. Contoh macam ni lah, tuan-tuan. Jadi memang pemimpin ketua kampung negeri dia. Kemudian dia jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, lantik aku jadi ketua. Maka boleh tak Nabi lantik? Dia boleh. Habis itu bukankah bertentangan dengan orang minta? Tak, kerana ada masalah yang lain. Antara memang dia ni orang layak, dan memang dia ni ketua, dia ni orang yang ditaati dalam kaumnya. Maksudnya dia ni ada pengaruh yang besar pada kaumnya, yang kalau dia cakap sesuatu, maksudnya kaum dia akan ikut. Dan tujuannya adalah membawa kebaikan kepada mereka dan penyeru mereka, yang menyeru mereka kepada Islam. Jadi masalah dia masalah dakwah sekali lagi, bukan masalah menguatkan kuasa politik semata-mata. Masalah dakwah. Oleh kata Nabi SAW melihat bahawa maslahat kaumnya adalah dengan mengangkatnya, dan beliau SAW mengabulkan permintaannya. Beliau SAW melihat bahawa permohonan tersebut hanyalah permintaan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan masalahnya semata-mata. Maka beliau SAW menolak permintaannya. Jadi beliau SAW mengangkat seseorang kerana masalah dan juga menolak kerana masalah. Dengan demikian, pengangkatan beliau SAW kerana Allah dan penolakan beliau pun kerana Allah. Maksud Nabi bukan lantik suka hati,
tapi adalah kerana Allah. Nabi lantik dia sebab apa? Sebab dia ni ada influencer kepada kaumnya. Nah, kandungan ke-10, bolehnya mengadukan pada para pegawai yang zalim dan mengangkat persoalannya kepada imam serta mencela kezaliman yang ada pada mereka. Meninggalkan kekuasaan lebih baik dari bagi seorang Muslim daripada masuk ke dalam kekuasaan. Apabila seorang menyebutkan diri sebagai salah seorang yang berhak mendapat zakat, maka diberikan bahagian dari zakat berdasarkan perkataannya selama tidak nampak hal yang menyelisihinya. Apa maksud dia ni? Nah, dalam kisah ni, kisah As-Sudai ni kan, As-Sudai ni mengadu kepada Rasulullah yang mereka, ada askar nak serang kan, askar nak serang. Lalu dia pun minta apa? Minta dilepaskan daripada serangan tersebut. Dia menunjukkan bahawa orang boleh report dekat kerajaan apa salah laku pegawai. Nah. Nah. Kandungan ke-12. Kandungan ke-11. Seorang yang dapat berlaku sebagai satu kelompok dari kelompok-kelompok yang menerima zakat. Tak ada belas salah, sungguhnya aku membagi zakat itu menjadi 8 bahagian. Apabila engkau salah satu bahagian dari zakat 8 tersebut, maka aku akan memberimu. Macam kes ni, As-Sudai ini jadi amil, jadi ada bahagian dia. Kandungan ke-12, bolehnya imam menghapuskan kekuasaan dari seseorang yang telah imam angkat apabila dia memintanya. Boleh, maksudnya imam boleh cancel dia punya kuasa dia, cancel, membatalkan lantikan dia, boleh, tak ada masalah. Ini juga termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Yang ke-13, bermusyawarah imam dengan para sahabatnya yang memiliki pandangan matang berkaitan dengan seseorang yang akan diangkat sebagai wakil. Maksud Nabi ni selalu musyawarah, wasyawirhum fil amr. Kan Nabi bincang dengan As-Sudai tadi, siapa nak lantik ketua? Maka dikata Rasulullah, ambillah lagi orang yang lagi bagus daripada aku, yang tak kan. Jadi dia pun tanya siapa, maka dia pun cadangkan nama sekian dan sekian kepada Nabi SAW. Maksudnya imam boleh musyawarah untuk melantik pemimpin yang matang. Ke-14, bolehnya berwuduk dengan mempergunakan air yang memiliki barakah. Okey. Berkah pada air tersebut tidak menjadikannya makruh untuk dipergunakan berwuduk. Maksudnya bekas wuduk Nabi SAW. Para sahabat berebut-rebut nak ambil bekas wuduk Nabi SAW. Berdasarkan ini, maka tidaklah makruh berwuduk dengan air Zam-Zam dan tidak perlu makruh berwuduk dengan air yang mengalir dari atas Kaabah. Boleh je. Allah Ta'ala alam bissawab. Yang mengalir atas boleh je berwuduk dengan air Zam-Zam. Tak ada masalah. Air Zam-Zam tu ada barakah. Ada air mengalir dari atas Kaabah. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Yang sahihnya air mengalir atas Kaabah tu tidak ada barakahnya. Sebab barakahnya Kaabah itu bukannya barakah hissiyah, ini barakah ma'nawiyah. Okay. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak stop sini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Kedatangan delegasi Ghassan. Saya nak masuk tapi sebab Ghassan ni panjang juga kisah dia. Delegasi Ghassan. Sebab Ghassan ni dia ada kaitan dengan dengan kabilah-kabilah yang datang selepas tu. Lepas ni banyak dia kabilah-kabilah kecil. Kabilah Ghassan. InsyaAllah fi dars qadim bi'idhnillahi ta'ala. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.